Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1,000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang macam manakah caranya untuk kita dapat turunkan berat badan pada waktu total lockdown ni. Assalamualaikum Puan Nur Hayati, apa khabar? So saya harap yang Puan Nur Hayati yang selalu berada dalam Facebook Live kita ni dan juga yang lain-lain juga yang selalu support saya ketika buat Facebook Live, saya doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan daya. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati, apa khabar? So bercakap tentang apa nama tu? Bercakap tentang nak kurus kan, nak kurus. Kita rasa macam mana kita nak dapat turunkan berat badan ni. So that's why hari ni saya nak buat sedikit sharing tu. Waalaikumsalam Kak Asma, apa khabar? Alright, so sebelum tu boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Share kepada 10 tempat, 20 tempat, 30 tempat, sebanyak mungkin tempat supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat sekarang ni. Hai Puan Ratia Wisnu Tri Atmaja, apa khabar? Okay, so yang pertama sekali adalah, saya nak buat pendaftaran sikit. Yang pertama sekali adalah bila kita nak turunkan berat badan kan, waktu total lockdown ni, ada beberapa sebab, ada beberapa punca kenapa kita susah nak turunkan berat. Ada beberapa punca. Ada punca-punca itu kemungkinan besar kita perasan atau tak perasan. So punca yang pertama, kenapa kita akan senang naik berat badan kan, pada waktu PKP especially, sebabkan pertama kita bosan. Kita bosan, kita tak dapat nak keluar rumah. So apa kita buat? Kita makan je lah. Jadi macam mana caranya untuk kita mengelakkan daripada kita makan banyak ketika bosan? Cara dia, cuba jangan beli benda-benda makanan especially yang macam yang ringan-ringan, maksud saya. Sebab apa? Kadang-kadang bila, selamat malam Puan Nengel. Maksud saya begini Hai Puan and Amin, apa khabar? Maksud saya begini, dalam tempoh kita nak turunkan berat badan ni, kita kena pandai pilih makanan. Kita tak boleh main makan je makanan-makanan yang tak betul lah. So that's why kita memang nak bantu you all. Maksudnya dalam segi pemilihan makanan. Siapa sini faham maksud? Waalaikumsalam Puan Yanti, apa khabar? Selamat malam Puan Yanti. Selamat malam semua. Apa khabar? Okey. Siapa sini faham? Boleh tak saya nak memperkenalkan diri saya lagi sekali, sebab saya nampak ada macam beberapa nama-nama yang agak baru kat sini kan. Siapa kat sini yang selalu tengok Facebook, yang first time tengok Facebook Live saya? Boleh tak komen sikit? Dan saya just nak tanya juga, internet sekarang ni okey ke? Internet okey ke tak okey? Boleh tak komen sekejap? Internet saya clear ke tak clear? Boleh tak komen sikit ke channel ke kan? Sorry, ada sikit terganggu sikit sebab saya kena buat pendaftaran pula. Okey, begini. Okey, dalam kita nak turunkan berat badan, kita kena pandai pilih makanan. Pilih makanan tu maksudnya macam mana? Pilih makanan tu maksudnya kita kena pandai pilih makanan yang bukan makanan ringan. Kita kena pandai pilih macam manakah caranya untuk kita pilih makanan. Cara yang terbaik untuk kita pilih makanan adalah cuba kita cari makanan yang whole food. Maksud makanan whole food, kata Puan Nur Hayati, okey, alhamdulillah. Maksud makanan whole food tu macam ni. Jangan stock up makanan seperti jajan. Jangan stock up makanan seperti macam makanan ringan. Jajan sama lah kan. Jangan stock up minuman manis. Okey, kita kalau boleh stock up, kita stock up makanan ataupun buah-buahan. Buah-buahan especially. Waalaikumsalam Puan Hajah Daing Insyirah. Line tersekat-sekat. So line tersekat-sekat. Begini. So far so good Boleh saya masukkan, boleh tak saya explain semula? Alright. Macam mana? That's why kita nak buat satu macam kelas mingguan, webinar mingguan untuk saya buat kepada mereka terutamanya yang berminat untuk belajar cara kurus dengan betul. Siapa kat sini yang mungkin berminat, boleh tak komen berminat? Sebab kita nak buat satu kelas ni. Waalaikumsalam Puan Haliza Abdullah, apa khabar? Kita nak buat nama dia
Zero to Slim Fit. Kita buat setiap minggu sebenarnya, tapi kita akan buat minggu ni. Nama dia adalah Zero to Slim Fit. Okey. Satu webinar yang kita buat bertujuan untuk memberi pemahaman kepada mereka yang nak turunkan berat badan. So hari tu Kak Asmah dah join, Puan Angle dah join minggu lepas. Ada juga beberapa juga student kita yang dah join minggu lepas. So terima kasih sebabkan join. Boleh tak komen Kak Asmah dan Puan Angle yang masih join baru-baru ni Zero to Slim Fit. Minggu lepas nama dia Zero to Sexy. InsyaAllah kita akan maintainkan nama dia Zero to Slim Fit. Webinar Zero to Slim Fit okey ke okey? Boleh tak komen sikit? Boleh tak komen okey ke okey? Sebab kita nak buat lagi sekali. Kita nak buat lagi sekali event tersebut pada hari Sabtu ni. Sekiranya ada sambutan yang menggalakkan lah. Kalau sambutan tak menggalakkan, tak naklah buat. Kak Asmah kata okey. So begini. So begini tau. Maksud saya kita nak invite you all kepada mereka yang berminat nak join. Siapa yang kat sini berminat nak join kita punya satu coaching secara percuma ni. Kita nak buat satu group coaching secara percuma setiap hari Sabtu khusus untuk mereka yang nak belajar cara kurus dengan betul supaya tak risau berat badan meningkat pada PKP. Boleh tak komen berminat? Hai. Sekejap saya nak pasang saka sekejap. Boleh semak inbox. Kalau saya nak pasang saka kejap boleh tak? Boleh semak inbox untuk mendaftar. Alright. Nak join lagi boleh ke? Tak ada masalah Kak Asmah. Tak ada masalah pun. Okey. Sekejap saya nak pasang saka kejap. Assalamualaikum. Hai. Sila isi borang di bawah. Sila buat pendaftaran melalui butang di bawah. Saya tengah pasang saka sekejap Saya nak pasang saka kejap, nanti kita sambung semula. Waalaikumsalam Puan Samsuliawati. Daftar Zero to Slim Fit. Zero to Slim Fit. Alright. Alamak. Zero to Slim Fit. Zero. Daftar Z2S. Okeylah. Z2S. Saya tak ada kerja, tiba-tiba nak buat pendaftaran macam ni kan, macam kelakar pada. Sorry kejap Saya nak buat sedikit pendaftar, saya nak buat sedikit pasang saka kejap. www.batekfitness.com/z2s. Okey, so alhamdulillah settle. So sekejap. Okey, publish. Alright. Right, so saya dah pasang saka. Terima kasih kepada yang berminat nak join. Okay, terima kasih kepada yang berminat nak join. Sekejap. Sekiranya nak join Z2S. Nak join Z2S. Sikit lagi. Yes, settle. Zas. Settle. Okay, sorry. Alright, boleh tak saya nak sambung semula, balik semula. Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya Syah daripada Batek Fitness. Okey, saya tadi ada sikit gangguan sebab saya tengah pasang saka dekat Facebook Live ni. Saya nak tanya dekat sini, siapa kat sini yang ada struggle, kerisauan, especially kerisauan untuk turunkan berat badan, especially pada waktu total lockdown? Siapa yang ada rasa kerisauan? Boleh tak komen saya risau? Boleh tak komen sekiranya kita risau berat badan kita meningkat pada PKP, pada total lockdown kali ini seumpama tahun lepas. Ramai di kalangan kenalan kita ataupun bekas-bekas student kita yang struggle nak turunkan berat badan, yang juga naik berat badan mereka pada PKP tahun lepas. Sekiranya risau, benda pertama saya nak minta kepada you all adalah untuk share Facebook Live ni kepada 10 tempat. Kepada 10 tempat dan ke atas. Sebab apa? Saya percaya satu. Saya percaya kepada sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan sekiranya kita tekan butang share dengan pasang niat. Dengan pasang niat, saya nak memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah usaha kita untuk kita turunkan berat badan pun akan menjadi lebih mudah. Boleh ke boleh? Mau tak risau sekarang pun dah kembang. Kata hari ni makan terlebih pula. So tak apa. So begini. Boleh tak komen
kepada mereka yang dah share, terima kasih banyak sebabkan yang dah share Facebook Live ni. Okey, saya nak buat sikit lagi. Hai Puan Lara Khalisha, apa khabar? Begini kita faham ramai orang ada struggle nak turunkan berat badan pada waktu PKP. Kita faham ramai orang struggle nak turunkan berat badan ketika mereka nak turunkan berat badan, especially time PKP ni lah. Kita tak nak, kalau boleh, pemilihan makanan yang kita ambil tu akan jadi sedikit kacau bilau dan kita tak nak jadi macam tu. So, kita faham benda ni semua dan kita nak bantu you all secara percuma kepada yang berminat. Macam coach lama tak masuk live selamat malam Puan Lara Khalisha. So that's why mungkin ada yang pernah experience berzoom dengan saya, sama ada secara personal atau secara group. Okay, kepada yang pernah secara personal tu, personal lah, yang grouping tu grouping lah. Kita akan buat satu lagi grouping punya Zoom, kelas mingguan secara percuma. Kelas minggu secara ni sembang kat ni tak sembang kat Telegram, Puan Samsuryawati. Kita buat dekat live kat sini. Saya rasa macam kat Telegram ni macam tak syok, tak dapat nak berinteraksi sangat kan, so tak best. So sekiranya berminat kan, macam saya cakap, sekiranya berminat untuk kita buat macam group coaching secara percuma supaya kita faham macam mana cara nak turunkan berat badan. So apa yang kita boleh buat adalah komen okay, nak join Z2S. Okay, komen nak sini. So sekiranya berminat nak join kita punya apa kena nama tadi tu, mana ni, ui dah hilang dah share. Okay, sekiranya berminat, sorry nampak tak kita punya kat Telegram tak nampak muka kan? Kat Telegram tak nampak muka, bosan, tak dapat nak nampak saya punya jerawat. Tambah pula kita dah shave sikit, hacah je. So sekiranya berminat, komen nak join Z2S. Komen nak join Z2S. Apakah Z2S? Z2S adalah Zero to Slim Fit. Okey, Zero to Slim Fit yang kita buat pada hari Sabtu jam 2 petang, bertujuan untuk mereka yang nak belajar cara turunkan berat badan tanpa produk. So, kita nak membantu mereka, especially kepada mereka yang risau berat badan mereka meningkat, yang risau berat badan mereka naik mendadak-dadak pada time total lockdown ni. Kita ada 2 minggu bermula daripada 1 hari bulan 6 sehingga 14 hari bulan 6. Kita ada 2 minggu. 2 minggu ni lah waktu getir untuk kita menghadapi situasi yang berat badan kita mungkin meningkat. Kenapa? Sebabkan kita mungkin makan lebih daripada kebiasaan. Kedua, kita tak bersenam. Okay, kita tak digalakkan bersenam. Saya tak pasti sebabkan variance COVID kali ni macam agak kurang hajar sikit. Selamat malam Puan Indah Osman. Boleh faham tak maksud kurang hajar tu macam mana? Kita punya variance COVID baru-baru ni agak kurang hajar sikit. Kenapa? Sebab dia akan attack kita. Dia akan attack kita dalam keadaan kita tak sedar. Tak sedar. Sedar-sedar je tiba-tiba zas dah sesak nafas. Boleh tak saya nak share sikit tentang variance COVID yang melanda abang saya sekarang ni? Boleh tak komen sikit? Dan saya nak minta you all untuk doakan abang saya. Boleh tak? Okay? Boleh tak saya nak share sikit tentang abang saya? Hai Puan Izazek, apa khabar? Abang saya, dia baru dapat COVID hari Khamis lepas, beberapa hari lepas. Dia sihat walafiat, dia okey je, tak ada masalah. Tiba-tiba semalam dia collapse, dia jatuh selepas solat subuh. Waktu solat subuh dia collapse. Okay, lepas tu dia berikan pernafasan, doktor check vital organ, tak ada masalah, berfungsi dengan baik. Hari ini dia punya oksigen dia drop. Dan saya nak minta you all untuk tolong doakan abang saya. Okay, dia abang saya yang paling saya rapat sebabkan gap tak jauh dengan antara saya dengan abang saya. So that's why tak best lah kan kalau katakan jadi macam ni. So that's why kita nak minta you all to doakan. Saya pun harapkan supaya usaha-usaha kecil yang kita tengah buat sekarang ni akan membantu orang lain juga untuk turunkan berat badan, supaya effort yang kita tengah buat bersama-sama ni akan dapat menyembuhkan abang saya.
dan juga sesiapa yang sedang struggle nak turunkan berat badan dan juga struggle dengan COVID-19. So InsyaAllah kita doakan tak ada apa-apa masalah. So that's why kita nak buat. Macam Puan Nur Hayati, tak perlu letak koma. Kalau letak koma dia tak dapat saka tu. So terima kasih kepada yang mendoakan. Harap-harapnya tidak ada apa-apalah yang berlaku. So tak apa, it's okay. Saya pun dah berkontak-kontak juga dengan abang saya pagi semalam, bervideo call dengan dia. Dia pun nampak okey, cuma suara dia macam suara hidung tersumbat. Hidung tersumbat lah kan. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku kepada diri dia secara internally. Hanya dengan doktor punya device sahaja yang tahu. Terima kasih kepada Puan Yanti dan juga Puan Haliza Abdullah, kepada Kak Asma dan juga yang Puan Samsuliawati. Terima kasih kepada yang mendoakan. Harapnya doa-doa kalian diangkat supaya abang saya tak ada masalah lah. Puan Ida Osman, terima kasih banyak sebab mendoakan. Baik, put that aside. Kita letak perkara tu ke tepi. Okay, kita harapnya dengan doa-doa yang kita telah buat sekarang, yang kita dah letak sekarang ni akan memberi, akan dapat diangkat dan dapat menyembuhkan abang saya, insya-Allah. Sebab ramai yang berjaya sembuh berbanding yang tak berjaya nak meneruskan kehidupan dalam COVID-19. Tak semua orang dapat COVID terus meninggal. Tapi kesengsaraan yang dihadapi tu kita tak tahu sebabkan kita mungkin tak pernah kena. Saya harap tak ada siapa yang akan kena ataupun pernah kena sebelum ni di kalangan kita, insyaAllah. Tapi itulah adanya. The thing is, kita boleh buat sesuatu. So that's why saya sangat berpegang teguh kepada sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Nak tak saya share satu lagi benda yang saya dapat kepada saya punya live, supaya kita akan dapat serba sedikit info ataupun something lah kan. Boleh tak saya nak share sesuatu? Saya suka buat sharing. Selain daripada sharing nak turunkan berat badan, saya juga suka share tentang kehidupan. Sebab saya nampak ada kedua-dua aim ni, kedua-dua target ataupun misi ataupun aspirasi ini sama je sebenarnya. Macam dia punya perjalanan dia punya kesengsaraan dia punya cabaran dia sama. Okey, dalam proses kita nak turunkan berat badan, sama je dalam proses kita nak berjaya dalam hidup. Nak berjaya dalam hidup tu saya macam besarkan sikit, bukan setakat nak berjaya kaya saja, tapi sihat, dapat rasa happiness dan sebagainya. Pastinya kita kena faham satu benda. Apa yang kehidupan kita alami sekarang ni, dia bukan untuk diri kita. Sebab kalau kita masih lagi berpegang kepada itu, kalau kita masih fikir kehidupan ini adalah untuk diri sendiri, bermaksud kita akan hidup secara selfish, secara mementingkan diri sendiri. Kita bukan binatang yang hanya hidup untuk makan, memberanakkan binatang lain dan sebagainya. Tak, kita hidup adalah untuk sebagai seorang khalifah yang nak memberi manfaat kepada orang lain. Dan saya berpegang satu benda, dan mungkin ini akan dapat sesuatu kepada you all juga. Saya satu hari tu saya berada dalam keadaan sangat-sangat macam down. Bulan lepas, masa bulan puasa. Alhamdulillah, berbekalkan ilmu bahasa Arab yang saya pernah belajar masa sekolah menengah dulu, serba sedikit saya masih lagi ingat. Saya macam gunakan teknik yang saya belajar daripada salah seorang daripada guru saya, nama dia Dr. Azura, dan juga seorang lagi guru tapi dia bukan orang Islam lah. Dia guru saya nama dia adalah pertama Pine Valley punya orang. Vishen Lakhiani. Dia banyak mengajar tentang macam mana kita nak connect dengan diri kita secara deep level punya connection. Boleh tak komen, pernah tak rasai deep level connection dengan diri sendiri? Macam kita tengah bercakap dengan diri sendiri tapi dengan lenggok bahasa yang lain. Siapa sini yang pernah experience benda tu? Boleh tak komen saya pernah experience? Kalau pernah experience, saya nak bercakaplah dengan dia kalau boleh kan. Sebab kita kalau boleh, kita nak faham bila kita nak cuba dapatkan connection dengan diri sendiri sebenarnya susah. Dia kena go to different level. Sekarang ni kita tengah bercakap dalam beta level. Okay, kita kena turun level otak kita kepada alpha, kemudian kepada delta dan kemudian kepada theta. So ketiga level tu dia memerlukan apa? Dia memerlukan sedikit meditasi.
meditation. Dan antara salah satu cara yang terbaik untuk kita dapat capai this level adalah dengan cara berzikir. Siapa sini dapat follow? Boleh tak komen dapat follow? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Lagi ramai orang dapat tahu cara ni, insya-Allah lagi ramai orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Okey, saya nak sambung semula, boleh tak? Maksud saya macam ni, maksud saya begini bila kita macam duduk dekat satu corner dalam bilik, tak kisah mana-mana corner dalam bilik, kita macam cuba cakap dengan diri kita, okey, aku nak capai apa? Aku nak selesaikan masalah apa? Apa yang sedang menghantui diri aku dan macam mana cara nak menyelesaikan dia? Ada dua benda je kita kena fikir. Pertama, kita kena tahu kenapa kita nak selesaikan masalah tu. Kedua, kita kena tahu apakah emotion yang datang selepas kita dapat selesaikan masalah itu. Daripada point A, kenapa, ataupun kita kena tahu macam apakah kesusahpayahan kita dan apakah emosi yang akan berlaku sekiranya masalah ini diselesaikan. Apa yang berlaku kedua-dua ni kita letak ke tepi. Kita kena macam mendalami diri kita sendiri tentang, kalau katakan kita mungkin tengah PKP ni kita ada masalah kewangan. Contoh, kita fikir macam ada masalah kewangan. Aku nak bayar rumah tak dapat. Nak beli contoh susu anak, pampers anak tak dapat. Contoh, kita mendalami perasaan kerisauan kita tu pada satu waktu. Kemudian kita macam switch kita punya kepala, kita tengah berfikir dan juga kita sedang mendalami situasi yang mana emosi kita sedang rasa happy terhadap bila masalah tu dah selesai. Boleh faham tak? Kita tak tahu lagi macam mana nak selesaikan masalah tu, tapi kita dah fikir daripada satu point kepada satu point, kita mendalami emosi tu. Kemudian kita lepas dah fasa ketiga, fasa pertama tadi tu kita sedang fikir tentang apakah masalah kita yang ada sekarang. Kedua, kita fikir apakah emosi kita, keadaan emosi kita, happiness kita selepas masalah itu dapat diselesaikan. Part yang ketiga, kita fikir pula apa tahu? Kita berfikir apa? Kita berfikir macam mana nak selesaikan masalah tu. Kemudian kita tinggalkan soalan tu hanging macam tu. Dalam keadaan bukan kita tinggalkan gitu aja, tapi kita just minta lah kan. Kita just mintakan supaya kita punya keadaan ni akan dapat diselesaikan. Tapi dengan cara macam mana kita lepaskan kepada Allah untuk bantu kita. Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham? Boleh tak komen boleh faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Senyap je ni macam tak faham je. Faham ke tak faham ni? So, kemudian kalau kita nak go to the other level, cuba kita solat istikharah ke apa ke dan kemudian kita tidur. Kadang-kadang kita tak perlu nak solat istikharah pun. Kadang-kadang jawapan akan dapat on the spot. Seriously, macam saya dapat waktu tu on the spot. Saya tengah ada satu situasi pada waktu tu saya ada satu situasi yang mana saya ada satu masalah, ada sikit rasa kerisauan, ada sikit rasa macam tak tahu nak buat macam mana. Saya macam nakkan semangat. Bila saya nak semangat, saya akan buka YouTube, saya akan cari ustaz-ustaz ke ataupun motivator ke yang akan dapat memberikan semangat yang berkenaan. Okey. Tapi pada waktu tu saya tak ada masa nak cari YouTube sebabkan saya nak terkejar-kejar solat tarawih masa tu. Semasa solat maghrib tu, selepas dah habis solat maghrib, saya letakkan dalam fikiran saya, okey, apakah yang aku nak ni semua. Lepas tu macam saya cakap tadi, saya berbekalkan dengan ilmu bahasa Arab yang saya pernah belajar sebelum ni. Saya terdengar satu ayat yang imam tu baca. Nak tahu tak apa? Okay. Dia bercakap tentang bisnes lah ni kan, tentang apa macam mana nak grow kan dan sebagainya. Tiba-tiba macam jadi macam tu, jadi macam ni. Jadi macam apa yang aku nak buat ni? So macam ada tertanya-tanya macam tu. Nak tahu tak apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat satukan ilham lah. Bukan nak kata apa, tapi setiap benda yang berlaku tidak ada satu benda pun yang kebetulan. Saya percaya setiap benda yang berlaku itu adalah satu susunan yang sama ada kita nak grab dia punya detail dia ke tidak. Tapi jangan overthinking, kita just fikir
kita just lepaskan segala-galanya kepada Allah. Kita percaya kepada ayat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. So, itu yang kita kena percaya. Kita usahalah macam tinggi melangit macam mana sekalipun, tapi kalau Allah tak nak bagi, tak dapat apa-apa. Setuju tak apa saya cakap? Jadi saya bukan nak cakap pasal ceramah agama ni, tiba-tiba pula kan, siapalah saya nak cakap pasal ceramah agama. Tapi saya just nak cakap, pada waktu saya tengah solat tarawih pada bulan lepas tu, tiba-tiba imam baca ayat macam mana ayat dia? Saya tak ingat ayat dia exactly ayat apa, surah apa, tapi ayat tu bermaksud dia begini. Sekiranya kau membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kamu dan Allah akan menguatkan kaki-kaki kamu. Gitu maksud dia. Dalam keadaan saya tak tahu pun apa surah yang imam tu baca. Saya tahu ayat tu macam saya pernah dengar sebelum ni, saya pun pernah baca ayat ni sebelum ni, dan saya faham maksud dia apa. Like dia datang pada waktu itu juga dalam keadaan saya sedang meminta sesuatu. Zas dapat. So saya terus tak jadi down, saya terus jadi motivated balik. Sebab apa? Sebab apa yang Batek Fitness tengah buat sekarang ni adalah untuk membantu orang turunkan berat badan, supaya bila mereka berjaya turunkan berat badan, masalah mereka, terutamanya masalah yang paling terbesar sekali yang saya buat survey selama ni, ketika mereka nak melakukan amal ibadah, ketika mereka nak merapatkan lagi hubungan suami isteri disebabkan masalah berat badan, suami itu macam bersikap dingin dengan mereka. Dengan dua masalah terbesar ini di kalangan student yang pernah bagi kita feedback kepada kita kan, okey, saya yakin ianya pertama akan dapat meningkatkan kualiti ibadah seseorang. Keduanya, insya-Allah anak-anak tidak akan jadi anak-anak tidak akan jadi mangsa penceraian rumah tangga. Boleh faham tak maksud saya? Dua benda ini saya berpegang. Sebenarnya pertama tentang ibadah tadi, saya berpegang sangat teguh, dan that's why saya tak jadi down. InsyaAllah. That's why lepas tu ada benda-benda yang saya buat lepas tu menjadi. Walaupun sebenarnya viewers Facebook Live ni still lagi tak naik macam sebelum-sebelum ni, tapi tak apa. That's why kita buat juga sebab kita faham ramai orang dekat luar sana perlukan some good words daripada seseorang, dan saya nak jadi orang yang macam tu. Saya nak jadi orang yang memberi kata-kata semangat, kata-kata perangsang, kata-kata yang memberi kata-kata positif kepada semua. Instead of saya boleh je cakap total lockdown, celaka punya kerajaan, celaka punya siapa yang balik kampung masa raya hari tu, contoh kan. So kita boleh ada dua pilihan yang kita boleh buat. Kita boleh ambil pilihan secara macam agresif, secara approach yang negatif, ataupun kita ambil approach secara positif. Dan saya nak pilih secara positif sebab saya tahu yang ramai orang dekat luar sana banyak ada masalah, dan kita nak menyelesaikan masalah macam tu, mungkin saya tak dapat nak berada dekat depan rumah korang. Ini makanan yang kau kena makan, ini pilihan makanan mengikut keperluan tenaga, contoh. Tapi at least saya mungkin bercakap sesuatu yang mungkin akan meningkatkan semangat seseorang yang mungkin sedang struggle nak capai sesuatu. Terutamanya macam abang saya sekarang ni. Dia mungkin sedang struggle dalam keadaan oksigen dia tak cukup. Mungkin dia terfikir sekarang ni, aku ni nak selesaikan banyak lagi macam anak-anak aku lagi masih sekolah, kecil-kecil lagi. Aku kena sihat, aku kena teruskan bagi manfaat kepada orang. Benda tu yang sebenarnya saya rasa saya kena keep on consistently buat. Siapa yang rasa dia juga nak berada dalam circle yang nak bantu orang lain, boleh tak komen nak? Tapi kalau katakan nak bantu orang lain, dia kena ada ilmu. Dia kena ada something yang dia boleh bantukan. Mungkin ada di antara kita macam Puan Ida Osman, mungkin akak jenis buat keputusan sesuatu, fikir lambat buat pemilihan. Tak apa. Mungkin ada di kalangan kita yang mungkin macam let's say pandai memasak. Contoh, ada di kalangan kita yang jenis pandai mengemas rumah ataupun pandai mendidik anak contohnya kan. So share benda tu kepada orang. Kalau setakat mana kita mampu share lah. Macam cara saya share dekat Facebook Live sebab itu
guru saya ajar untuk buat live share apa yang saya tahu kepada orang supaya orang akan dapat manfaat dengan cara kita. Sebab ini apa yang saya buat sekarang ni. Dan Alhamdulillah cara macam ni pun dapat menampung keperluan family saya secara financial. So that's why sekiranya nak, cuba kita tanya kepada diri kita, benda apa yang kita boleh bantu orang? Benda apa yang kita boleh bagi manfaat kepada orang? Dan kalau katakan benda tu akan membantu kepada macam let's say Kak Asmah suka pandai masak dan suka makan. Okay, baik. So tu macam kalau katakan benda tu boleh membantu agama Allah, buat tu 10 kali ganda. Buat tu 30 kali ganda. Sebab benda tu kita akan nampak kemudian sebenarnya ianya akan dapat bantu orang lain mendapat capai diorang punya impian dan sebagainya. Boleh faham ke? Boleh faham maksud saya ni? Macam Kak Asmah suka pandai masak, Kak Asmah ajar orang masak. Kak Asmah mungkin boleh buat live kalau nak buat live kan. Kalau nak buat live pun tak apa, tak ada masalah kan. Tapi yang penting sekali, mungkin Kak Asmah boleh sedekahkan sedikit kepada orang-orang yang sedang mungkin pada fakir miskin ke, contohnya kan. Contohlah kan. So bagi saya kan, kita tengok satu gambaran yang lebih luas kejap boleh tak pasal gemuk kurus kan. Ya, saya pernah bagi tahu sebelum ni, jasad kita adalah merupakan kita punya amanah yang diberikan. Kita dapat jasad kita ni dalam keadaan yang baik, tip top condition, sihat walafiat, jantung okey, paru-paru okey, darah tak ada masalah tekanan darah semua kan. Okey je semua. Tapi along the way bila kita tak jaga makan, bila kita macam tak buat benda yang betul, kita main langgar je, benda sepatutnya kita tak buat, kita buat. Contohnya macam mungkin kita main makan je makanan manis-manis sampai mungkin dapat kena kecil manis contohnya, atau mungkin dapat tekanan darah tinggi contohnya, dan macam-macam penyakit lagi. Dan sekiranya macam kita jatuh sakit ataupun mungkin kita meninggal, nauzubillah, disebabkan penyakit itu, dan penyakit itu pula datangnya daripada diri sendiri, saya rasa macam tak best. So why not, saya lebih suka lagi, saya pernah cakap hari tu masa Zero to Slim Fit, saya lebih rela kena COVID-19 daripada saya meninggal. Saya lebih rela meninggal sebab COVID-19 daripada saya meninggal disebabkan saya tak jaga makan, lepas tu kena penyakit semuanya. Dan benda tu sebenarnya satu benda yang saya boleh katakan itulah benda yang tak baik untuk diri saya lah. Kalau katakan saya meninggal disebabkan saya tak jaga amanah yang diberikan kan. So boleh faham tak maksud saya? Bukannya nak saya kena COVID, na'udzubillah min zalik, tak nak macam tu guys. Sebab saya ada banyak lagi benda saya nak capai dengan anak kecil 2 orang lagi yang saya kena membesar kan. So maksud saya begini kan, boleh faham tak maksud saya kan? Maksud saya macam kita ada satu amanah kita adalah jaga diri kita, jaga jasad kita supaya dapat dipulangkan dengan cara yang lebih baik. Walau bagaimanapun kita lihat benda yang lebih besar. Okay, benda yang lebih besar lagi. Let's say macam kalau katakan kita tak dapat nak jaga kesihatan kita disebabkan kita sedang membantu orang lain, kita sedang memberi manfaat kepada orang lain dan kita sedang busy kat situ. Contohnya macam frontliners dekat sana kan, dekat field sana. Okey, mereka sedang membantu orang untuk menyelesaikan, untuk dapat merawat mereka yang kena COVID. Boleh faham tak? Mereka mungkin tak ada masa nak bersenam, dah kenapa? Mereka tak ada masa nak jaga makan. Mereka mungkin tak ada masa nak buat benda-benda yang biasa diorang buat untuk menjaga diri mereka. Mereka stres, mereka mungkin macam-macam masalah mereka. Kalau katakan benda tu berlaku dan mereka jadi ada masalah berat badan, saya rasa tu okey lagi daripada kita macam tu kan. Waalaikumsalam Kak Ayung, apa khabar? Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya faham point saya pada malam ini? Sekiranya faham, boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love dan boleh tak share Facebook Live ni? Sekiranya apa yang saya sampaikan pada malam ini adalah satu benda yang berbeza sikit daripada orang lain. Perasan live ni orang Sabah Sarawak dah tak ada yang masuk. Ya ke? Tak apalah. Ya ke? Sabah Sarawak entah, saya pun tak tahu kenapa. But anyway, point saya adalah simple. Kita dulukan orang lain dulu. Kita lebihkan kepada orang yang memerlukan. Okay, that's why saya mula-mula tu saya macam
saya adalah saya punya masalah tak nak share dekat sini kan. Of course, dah kenapa kita nak share masalah secara public besar-besar dekat sini kan. Tak tambah pula viewers ada 9,000 orang pula ni. Banyak sangat kan. So maksud saya, kita semua ada masalah, kita semua ada situasi dalam kehidupan kita. Semua orang, selagi kita masih hidup, selagi itulah kita ada masalah. Kalau kita dah mati pun belum tentu lagi masalah hilang. So kita akan ada masalah lah selagi mana kita masih hidup. So maksud dia sekarang ni adalah macam mana cara kita handle masalah tu. Dan bila kita pandai cara nak handle masalah, insya-Allah macam-macam benda akan tersusun rapi untuk kita. Kak Ayung kata baru dapat line. Line okey ke? Line internet okey ke? Kalau okey boleh tak komen okey, boleh tak bagi saya love banyak-banyak. Dan siapa lagi yang belum share Facebook Live ni, baik share sekarang. Sebab kita nak memberi manfaat ni. So again, kepada mereka, kepada you all yang mungkin lah berminat untuk berada dalam kita punya coaching mingguan. Coaching mingguan setiap hari Sabtu yang kita akan buat, boleh komen nak join Z2S. Kepada mereka yang dah komen nak join Z2S dan dah disapa oleh saka kita, tahniah. Kepada yang belum disapa lagi oleh saka kita tu, mungkin kita tak eja betul-betul. Boleh eja nak join Z2S seperti mana saya letak di pin komen tu. Nanti apa yang kita kena buat adalah kita akan isi satu form. Form tu kita akan isi dan kita akan isi, kemudian saya akan pilih mengikut masalah yang berkenaan. Okay, kita punya target sebenarnya seminggu dalam 100 orang join. Kita punya Zero to Slim Fit punya coaching. Tapi disebabkan pendaftaran tak sampai pun 20 orang, 30 orang kan. So so kita just ajak je semua orang. Kita tengok apakah common problem yang dialami oleh orang yang nak daftar pada hari tu. Kemudian kita akan share masalah penyelesaian kepada masalah tu. Supaya apa? Supaya kita tidak akan ada lagi masalah berat badan pada waktu PKP dan pada waktu-waktu lain, terutama tentang total lockdown ni, insya-Allah. Dan itu kita buat secara percuma sahaja kepada yang berminat nak join. Okay, tiap-tiap minggu kena daftar ke? Kalau katakan tak daftar, maksudnya saya akan pilih pendaftaran berdasarkan mereka yang join terakhir sebelum saya invite diorang. Jap kejong ke? Ya ke? So yang lain kata lain okey ni Kak Yung. Saya rasa lain Kak Yung kot. So macam mana tadi? Kalau katakan tak daftar, saya tak adalah bagi, sebab saya tak adalah macam nak invite semua orang kan. Maksudnya siapa yang nak join minggu tu lah. Maksudnya kita akan buat setiap hari Sabtu. InsyaAllah konten dia sama je sebenarnya, jangan risau, konten dia sama je. Kita just nak share benda-benda yang ni sebab kita nak bagi tahu kepada mereka yang mungkin berminat nak tahu. Kita adalah ubah-ubah sikit je lah main content ni, tapi main content dia still sama. Boleh faham tak? So kalau nak join boleh, tak nak join tak apa, it's okay. Kepada yang dah join, dah nak join lagi pun tak ada masalah, tak nak join pun tak apa. So itu adalah satu inisiatif yang Batak Fitness buat untuk membantu mereka yang nak turunkan berat badan. Sekiranya berminat untuk join kita punya Zero to Slim Fit, boleh komen nak join Z2S, invite sesiapa yang mungkin akan dapat manfaat daripada sharing bersama-sama kita ni. Sebab kehidupan kita, kalau kita tak memberi manfaat kepada orang lain, bermaksud kita akan kosong sikit. Kita akan kosong sedikit hidup kita ni. Boleh tak saya nak share sesuatu benda? Saya nak share satu benda lagi, boleh tak? Last lah benda sebelum kita akhirkan kita punya Facebook Live ni. Saya percaya kepada macam hidup kita ni bergantung, kita punya lifespan kita, dia bergantung kepada banyak faktor. Faktor, of course, faktor bila kita let's say memberi banyak manfaat kepada orang lain, kan? Umur kita panjang. Saya tak pasti kenapa, macam mungkinlah kot jaga kesihatan satu benda juga, tapi ajal maut tu di tangan Tuhan. Ada reason kenapa sebenarnya kita ini hidup lebih lama daripada orang lain. Ada yang dah meninggal dah, ada apa semua. Antara salah satu sebab dia adalah sebabkan kita belum lagi rasa nak give up. Kita ada masalah dan kita belum lagi rasa nak give up. Itu antara satu learning point yang saya dah belajar dalam masa beberapa bulan ni. Selepas saya lihat beberapa orang student saya, 2 orang sebenarnya, yang meninggal
akibat penyakit masing-masing lah. Sebelum dia join program kita pun ada penyakit itu sebenarnya. Yang kata tiba-tiba join meal plan, tiba sakit, tiba salahkan aku. Tak, bukan. Saya call family dia. Saya call macam Tuan Sadlan punya family, punya wife. Dia kata Alhamdulillah dia happy lepas dah follow cara kita. Tapi at one point tu berat badan dia naik. Lepas tu dia give up. So that's why kita buat event kita buat macam coaching selama 6 bulan dan sebagainya, supaya kita tak give up. So that's why itu yang kita nak buat lah. Itu salah satu inisiatif kita, sebabkan salah satu sebab kenapa kita akan ada masalah dalam kehidupan start bila kita dah ada perasaan give up. Boleh nak down, tapi jangan down lama sangat. Cuba cari jalan untuk up balik. So that's why cara yang saya bagi tadi tu macam agak deep sikit, yang saya gunakan melalui kaedah yang saya belajar. Mana buku tu dah hilang dah. Tentang macam mana kita nak bercakap dengan our inner voice, our inner intelligence. Kita punya kebijaksanaan dalaman kita. Dia berada dalam level yang lain lah, maksudnya kan. Dan itulah sebenarnya macam mana kita lebih senang dapat connect dengan kita punya creator. Waalaikumsalam Cik Na, apa khabar? Alhamdulillah. So, dengan meal plan coach kesihatan akak bertambah baik. Terima kasih Puan Ida Osman. Alhamdulillah. So, bila kita jadi bertambah sihat, insya-Allah kita akan jadi lebih senang nak beribadat. Dan itulah saya punya bukan aim lah. Saya punya aspirasi, saya punya pemegang semangat saya. Sekiranya saya down, kenapa saya down last month? Saya nak share sikit. Sebab pertama sekali, biasanya viewers Facebook live kita ramai. Facebook live kita ramai. Tapi bila lama kelamaan, Facebook live kita punya views makin berkurangan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada yang selalu tonton Facebook live saya sekarang ni. Walaupun sebenarnya organic reach dah semakin berkurangan, tapi masih lagi you all ada dalam ni. Terima kasih banyak sebabkan korang lah saya masih lagi bersemangat buat apa yang saya buat live ni. Hopefully ianya akan dapat manfaat kepada you all juga dan juga orang lain, especially bila kita tekan butang share. Alright. So, again kepada you all yang mungkin berminat untuk join kita punya Zero to Slim Fit webinar Zero to Slim Fit, secara percuma kita buat sebagai satu inisiatif yang kita nak berikan kepada mereka yang risau berat badan mereka meningkat pada PKP, pada total lockdown kali ini. Okey, boleh komen nak join Z2S seperti mana yang saya letak di ruangan komen dekat bawah tu. Ruangan komen tu saya tulis nak join Z2S. Tujuan dia adalah untuk kita isi borang pendaftaran. Sekiranya nak join lagi minggu ni, kalau macam katakan dah join minggu lepas, nak join lagi, isi lagi lah. Tak nak join tak apa dah. So, kepada yang mungkin macam nak faham cara kurus tanpa produk dengan mudah, supaya kita akan dapat faham konsep ini dan kita tak lagi kantoi gunakan produk-produk kurus. So, komen nak join Z2S. Seperti mana yang saya letak di pin komen tu, komen nak join Z2S. Puan Nur Haiti dia komen lain tadi, dia tak dapat saka kita. Dia ada koma pula, nak join koma Z2S. Komen nak join Z2S, insya-Allah saka kita akan invite you all join. Minggu depan topik lain coach, sama je Kak Asma. That's what saya cakap. Topik dia sama je. Webinar kita akan buat secara percuma ni. Komen nak join Z2S kalau nak join webinar percuma cara kurus mudah tanpa produk. Zas tu dia, saya dah pin komen lagi sekali. Tu pin komen Zas sekali. Hamid, kalau nak join webinar bla 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 bla. Tu. So let's say kalau katakan nak join, nak faham macam mana cara kurus tanpa produk, macam mana cara student kita berjaya turunkan berat badan tanpa produk. So itulah keadaan, itulah cara dia, macam mana kita bantu. Again, saya nak ucap terima kasih lagi sekali kepada you all yang join Facebook Live ni, yang share Facebook Live ni. Nak join ZOS Z2S Kak Puan Indah Osman, boleh komen Z2S nak join Z2S. So insyaAllah itu adalah satu cara macam mana kita buatlah salah satu inisiatif kita untuk bantu mereka yang turunkan berat badan. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Saya nak ucap terima kasih lagi sekali kepada you all yang berminat nak join Z2S.
Zero to Slim Fit minggu ni. Okay, kepada you all juga yang mungkin kepada you all juga yang join Facebook Live ni semua kan. Baru betul Puan Hayati, Puan Ida Osman, dia tak perlu letak T tu, join tu. Alright, so terima kasih banyak. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insya-Allah esok. InsyaAllah saya akan buat lagi live. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.